wabarakatuh. Anak-anak, kita sambung siri latihan berfokus menjelang peperiksaan kita ni. Peperiksaan kita, dan Alhamdulillah ada beberapa negeri hari ni dah mula bersemuka. Tingkatan 5 dah mula hadir ke sekolah kan. Tahniah lah. Yang lain kita teruskan ulang kaji kita dengan PDPR. Jangan rasa malas lah, saya nak tunggu sekolah buka baru nak belajar. Tak boleh. Kita sudah tiada masa. Okey, baik. Pada hari ni kita nak sambung. Hari tu cikgu dah masuk 2.1, 2.2, 2.3. Sekali jalan je. Hari ni, kali ini kita nak sambung dengan bahagian yang kedua. InsyaAllah siri untuk bab ini ada 3 atau 4 ya. Baik, dalam tajuk 9 ini, tajuk 9 kita dah habis satu. Dah habis. Hari ini kita dah masuk yang kedua, kebangkitan nasionalisme. Tumpuan kita ialah 9.24. Ini yang terakhir lah dalam tajuk yang dalam subtopik ini sebab dalam 2.5, 2.6 lain. Okey, itu kita tengok di tanah Melayu Baik. Kita nak tengok ialah perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Banyak modul-modul yang ada ini, dia tak lari daripada tajuk 2.4 ni. Boleh dikatakan antara yang paling banyak ialah Thailand. Jadi tumpuan kita ialah kepada Thailand. Walaupun dia satu muka surat saja. Yang ini dah buat. Itu kita dah masuk China sikit kan. Okey, baik. Kalau kita tengok di sini, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Bila sebut Thailand, kata kuncinya ialah kedaulatan. Inilah kemahiran 9.28. Mungkin juga berwaspada dengan kuasa asing. Jadi kita tengok macam mana kita nak mempertahankan kedaulatan negara kita. Jadi kita terus tanpa melengah-lengahkan masa. Untuk itu, sebelum kita pergi pada muka surat yang cikgu nak tunjuk, ini kebat-kebat dia lah dah tunjuk dah hari tu kan. Ini belum masuk. Nanti kita ini yang hari tu. Hari ni kita nak masuk perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Ada 5. Tumpuan kita hari ni Thailand. Yang lain kita akan buat kemudian lah mungkin bersama dengan cikgu masing-masing lah. Kita nak belajar macam mana setiap negara ini ada perkembangan dia. Sebab berlaku nasionalisme. Indonesia beza dengan Myanmar. Myanmar beza dengan Thailand. Jadi, kalau kita tengok di sini adalah nasionalisme membebaskan diri daripada penjajahan barat. Thailand ni unik. Sebab Thailand dia tidak dijajah barat. Thailand ni menuntut, nampak ni. Di Thailand, menuntut pembaharuan dalam pentadbiran. Kita banyak belajar ni. Tokoh-tokoh nanti. Kita belajar Chulalongkorn, Mongkut, Wajirawut, Pibul Songkram. Kalau ke BSM, Pibul Songkram. Okey. Baik. Cuba kita tengok soalan. Dan sebelum tengok soalan, tengok dulu buku teks. Rujukan kita utama ni. Okey, ni Thailand kan. Cuba tengok tajuk Thailand ni. Dia kata apa? Beza kan? Negara lain anti penjajah. Thailand mempertahankan kedaulatan. Dalam perenggan kedua ni paling banyak pelajar. Yang seterusnya adalah bagaimana rakyat menentang Wajirawut. Kalau soalan tanya, kita pergi kepada perenggan ketiga. Ini perenggan kedua. Ini perenggan ketiga. Perenggan ni penting ni. Ini Mongkut dan Chulalongkorn. Dan kita nampak yang keempat ialah bagaimana rakyat tak puas hati terhadap ekonomi yang dikuasai oleh orang Cina di sini. Jadi pelajar tahulah. Bila kita nak baca ni, kita tahu kita nak rujuk muka surat mana. Baik. Kita tengok. Pelajar. Soalan yang pertama. Ini daripada
modul yang tip-top. Modul perak lah. Modul kejar A. Dia kata dua tokoh. Dia dah sebut dah dua tokoh. Nyatakan huruf Roman pula tu markah dua saja. Dua tokoh. Tadi dah bagi tahu dah. Ini perenggan. Terus gini. Oh, ini perenggan kedua. Bila sebut perenggan kedua, siapa? Perenggan ketiga, Wajir Raut. Dengan Pibul Sengkeram. Oh, perenggan kedua. Sebelum kita jawab, tolong baca ni. Ini ialah stimulus. Kena bacalah. Stimulus ni kita tak dapat lari. Sebab kalau kita nak berjaya, kita kena tengok dekat stimulus. Cikgu highlight kan sikit ya. Kita nampak. Di sini dia nak apa? Raja Thailand yang melakukan pemodenan dan pentadbiran. Pemodenan dan pentadbiran. Lari sikit tak apalah. Jadi kita nak berkaitan dengan raja. Jadi dah tentu bila sebut raja, ada dua kita belajar. Kita jawablah Raja Mongkut. Raja, jangan salah ejaan lah. Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Mana kita nak ambil? Inilah perenggan pertama ni. Ini perenggan pertama ni. Neoserisma. Kita ada Wajir Raut. Perenggan seterusnya. Mongkut Chulalongkorn. Okey. Di mana ambil ni? Di sini. Sini dan sini. Jelaskan pemodenan. Dia nak jelaskan. Walaupun dia nak jelaskan soalan ni. Pemodenan. Tapi markah dia dua je. Pemodenan yang dilakukan oleh tokoh di A. Tokoh di A ni dia tak cakap pun Mongkut atau Chulalongkorn. Kalau nak selamat, jawablah dua-dua. Kita nampak, kalau kita nampak Mongkut ni, pemodenan yang dijalankan ialah cikgu ringkaskan ni kita ambil fakta. Apa fakta di sini nampak? Membina hubungan baik. Nampak? Diplomasi dan pemodenan. Ialah diplomasi dan pemodenan. Ini fakta. Diplomasi dan pemodenan. Dah dapat satu markah ni. Ini fakta. Pergi lagi jauh tu fakta. Baik, apa huraiannya? Di mana Mongkut membina, iaitu membina hubungan baik dengan pihak barat. Udah dapat dua markah dah. Tapi kalau kita nak selesa, kita bagi contoh. Contohnya apa? Paling senang, jiran yang jajah negara kita lah. Contohnya British. Baik, pelajar. Kalau macam ini, berapa markah kita dapat ni? Pelajar sebenarnya di sini, pelajar dah dapat berapa markah? Satu ialah diplomasi dan pemodenan satu. Hubungan baik dua. British tiga. Tiga per berapa tu? 3/2. Udahlah, banyak Baik. Terangkan kesan. Kesan pentadbiran DP. Apa jadi kesan? Bila kita baik dengan barat, apa jadi kita nampak? Contohnya penasihat barat dibawa masuk. Yang paling penting sekali ialah, cukup bagi poin sajalah. Thailand mengekalkan kemerdekaan. Okey, itu yang paling penting. Thailand mengekalkan kemerdekaan. Sebab apa? Kita nampak kecil. Sebab dia nak terang kesan dia. Kerana Barat tiada sebab untuk menjajah negara British. Negara Thailand. Kita nampak kenapa. Contoh, dia bawa pegawai-pegawai. Thailand telah dimodernkan. Berlaku apa?
pemodenan negara Thailand. Pelajar boleh bercerita ni. Sistem pendidikan maju. Ini semua kita boleh jawab ni. Pendidikan moden. Kita nampak nampak di mana pendidikan moden ni? Kalau kita tengok ni, pendidikan barat. Kita nampak di situ kan pemodenan mana? Pemodenan ni mau masuk penasihat-penasihat barat. Itu semua kesan. Kesan ni senang aja ya. Okey. Bagaimana pentadbiran negara seiring bagaimanakah memodernkan pentadbiran negara seiring abad 21 di negara kita? Nak 3. Macam mana kita nak negara kita maju? Memastikan bahawa kita sentiasa mengikut arus pemodenan. Contohnya kita memastikan rakyat kita mempunyai pendidikan. Rakyat kita mempunyai kemahiran dalam teknologi. Rakyat kita mempunyai kemahiran bahasa. Kemahiran tutur kata. Ini tak ada masalah, cikgu rasa boleh jawab. Itu satu contoh. Cikgu nak tunjuk juga modul negeri lain. Kita nak tengok juga modul. Ada tak yang lain? Ini modul jaguh pun ada juga. Dalam modul jaguh ni pun juga dia ada apa? Dia ada jawapan soalan berkaitan dengan Thailand. Jawapan pula cuba kita tengok situ. Dia ada soalan berkaitan dengan negara Thailand. Jadi kita tengok situlah. Mana jawapannya cikgu kita nak ambil? Okey, baik. Kalau kita tengok di sini pelajar. Sama juga macam tadi. Jelaskan tindakan yang diambil. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Thailand untuk mengekalkan kemerdekaan. Kalau kita nak tengok besar kan, untungnya modul Negeri Sembilan ni, dia ada jawapan kan. Tapi kita kecil sikit lah. Sebab kita dah ada tak di sebelah tu. Baik. Okey. Baik. Nampak sama tak? Adanya perkataan pemodenan. Adanya hubungan baik dengan Barat. Adanya penasihat Barat dibawa masuk. Contohnya dalam apa? Guru melalui pendidikan. Apa yang dibuat oleh Mongkut diteruskan oleh Chulalongkorn. Itu nampak. Sama. Macam negeri Perak. Soalan 2. Ini beza sikit. Ini dia beza sikit pelajar. Sebab kalau pelajar tengok di sini, B ni, apa yang dia minta ialah bagaimana kita nak jawab ni. Dia beza. Kenapa? Ini bukan perenggan kedua. Ini perenggan ketiga. Kita pun contenglah perenggan ketiga sebab wajirawut. Yang semua di Thailand berbeza. Berbeza stimulus. Dengan negara Asia Tenggara yang bersifat anti penjajah. Kita nak buktikan kebenaran apa yang bezanya. Macam negara lain, dia nak anti penjajah. Thailand, dia mempertahankan kedaulatan. Mula-mula sekali pelajar jumpa. Jadi, satu. Kedua, ini. Rakyat menentang bila berlaku kelemahan dalam zaman wajirawut. Contohnya, penguasaan mutlak keluarga diraja. Dah dapat 2 dah. Siapa yang pemimpin dia? Dipimpin oleh 2 orang. Nai Pridipanom yang Pibul Songgaram. Yang menubuhkan parti rakyat. Sehingga membawa kepada revolusi Thai. Jadi cukuplah. Jadi semua jawapan ini pelajar ambil. Gabungkan. Itu kita kena latih. Dan jawablah dengan penanda wacana. Intro. Jadi menariklah jawapan kita. Cuba tengok kebat dia. Macam mana kita nak meningkatkan semangat nasionalisme. Ini udah macam bab 3-5 kan. Pertama sudah tentulah kita ada rukun negara. Ingat balik menghargai perjuangan tokoh. Betul lah. Siapa dia? Mengamalkan prinsip negara. Bagi contoh. Menghargai perjuangan tokoh. Bagi contoh dan sebab apa? Mengadakan pelbagai program. Program apa? Contohnya kibarlah jalur gemilang. Seeloknya jawapan ini adalah fakta, huraian, contoh dan influence. Ini. Nanti pelajar boleh tengoklah. Ada tak lagi? Ada satu modul negeri pula. Dia ada nota. Dia ada nota, dia macam jawapan pelajar. Ada soalan, ada jawapan. Apa nama ni? Jom, apa entah.
Nanti cikgu bagilah. Ada modul di sini. Yang menariknya dia ada bagi soalan. Nampak sini kan? Semua di Thailand. Nampak? Di Thailand. Di Pulau Raja Thailand. Demi kita baca soalan. Pelajar cuba baca. Macam kita nak baca kan? Untuk memelihara kedaulatan negara. Kita ada 2 di situ. Maka kita jawab. Dia letakkan jawapan sama macam yang kita bincang. Cuma soalan saja beza. Lepas tu yang lain-lain pelajar boleh baca, jelaskan, huraikan semua di Thailand dan sebagainya. Jadi pelajar, tugas pelajar kena faham bahawa dalam tajuk Thailand ni semuanya boleh disoal. Daripada perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga. Yang kita tak jumpa perenggan keempat saja. Jadi pelajar, tindakan yang terbaik, bacalah sebab ini satu muka surat saja. Takkan nampak Thailand, birokrasi. Okey, itu saja sedikit saya share. Cikgu share. Tengok balik modul-modul yang ada, boleh lihat di my link dan cuba jawab. Terima kasih.